belajar tau sebenarnya tajuk haiwan melalui projek yang awak buat tu. Kan ingat tak projek haiwan tu, omnivore, carnivore tu? Kan? Jadi kita dah tak perlu belajar dah dalam kelas. Awak cuma buat latihan. Dalam buku ni ada tentang tabiat permakanan haiwan. Awak siapkan dalam buku ni, boleh? Siapkan sebagai latihan pengukuhan. Jadi kita terus kepada tajuk tumbuhan. Siapa tahu apakah fungsi tumbuh-tumbuhan? Siapa tahu fungsi tumbuh-tumbuhan? Memberi kita organ. Bukan organ, oksigen. Sebab tu Allah ciptakan tumbuhan untuk kita supaya kita dapat menyerap oksigen. Hanya pokok sahaja yang buat oksigen. Jadi sebab itulah kita perlukan betul, dia menghasilkan makanan, contohnya buah-buahan dan sayuran untuk semua kehidupan, contohnya manusia dan haiwan. Jadi kita akan menyelami tentang pokok tu. Kita suka makan sayur, betul tak? Awak suka makan sayur? Betul. Awak suka makan buah, betul? Jadi pokok tu bila awak petik dia akan tumbuh lagi. Bila awak petik dia akan tumbuh lagi, betul? Jadi disebabkan dia akan tumbuh, jadi kita kena jaga kelestarian pokok itu. Tapi kalau pokok pisang dia tumbuh sekali tak tumbuh lagi dia kan? Tumbuh. Itu jawapan yang Mak Limah nak dengar. Pokok pisang dia akan tumbuh sekali je. Lepas tu nanti macam mana kita nak dapat pokok lagi, nak dapat buah pisang lagi? Kita kena tanam. Kalau kita nak, kalau pisang dah tumbuh, ambil jantung dia sekali, lepas tu kena tebang pokok, kalau tak lama-lama jadi busuk. Biasanya pokok dia akan tunas lagi, dia akan tumbuh anak-anak dia. Jadi pokok yang dah buah tu dia takkan tumbuh lagi. Jadi disebabkan dia tidak berbuah lagi, maka kita kena tanam dia lagi. Jadi kita tahu tak cara pokok pisang itu membiak macam mana? Cara pokok pisang itu tumbuh macam mana? Membesar macam mana? Kita akan tanam biji benih dia. Anak pisang dia. Itu kita namakan dia sebagai pembiakan. Macam Adam kata tadi, pokok pisang tu buah dia tumbuh sekali. Jadi disebabkan pokok itu tumbuh buah dia sekali, maka kita kena tanam dia lagi supaya kenapa pokok pisang tumbuh sekali je? Memang Allah ciptakan macam tu. Dia tumbuh sekali, lepas tu nanti dia akan bertunas. Anak-anak dia akan bertunas yang lain pula. Sebabkan pokok itu tak tumbuh banyak kali, maka kita kena tanam lagi. Supaya dia jadi lebih banyak membiak. Kenapa kita perlu pembiakan? Kita nak membiakkan dia supaya dia bersambung generasi. Dia tak pupus. Katakanlah awak dah ambil pokok pisang tu sekali je, lepas tu awak biarkan dia sampai dia mati, dia tak tumbuh dah. Lama-lama dah tak wujud dah pokok pisang dalam dunia ni. Jadi kita nak jaga dia punya kita nak jaga dia punya bukan jantung, kita nak jaga dia punya pembiakan supaya dia tak pupus. Supaya satu masa nanti bila awak dah dewasa, awak dah besar nanti, pokok pisang itu masih ada lagi dalam dunia ni. Jadi kita perlu biarkan dia supaya dia tidak pupus. Tapi kita kena tahu setiap pokok yang Allah ciptakan kepada kita tu, semua cara pembiakan dia berbeza. Pokok pisang dia tak sama dengan pokok serai. Pokok serai dia tak sama macam tanam pokok tomato. Semua berlainan. Pokok tomato dia mungkin sama dengan pokok betik. Jadi setiap pokok itu berbeza cara dia membiak. Dia membesar. Sebab apa dia perlu membesar? Sebab dia nak sambung dia punya generasi supaya tidak pupus. Kita tengok objektif pembelajaran kita hari ini, kamu akan memberi contoh tumbuhan bagi setiap cara pembiakan. Kita akan tahu dulu macam mana cara pokok membiak. Mula-mula kita akan belajar cara pokok membiak dulu. Kemudian barulah kita akan bagi contoh apa tumbuhan yang mengikut cara pembiakan dia.
Boleh? Kalau ditanam dengan biji benih, apa contoh pokok yang tanam dengan biji benih? Okey, kita tengok sini. Okey, cara pembiakan. Okey, cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ada 6 cara. Ada berapa? Ada 6. Okey, ada 6. Yang pertama kita tengok biji benih. Okey, biji benih. Okey, macam mana pokok itu ditanam dengan biji benih? Pokok yang berbuah melalui biji benih contohnya pokok cili. Okey, dan pokok betik. Maksudnya sini macam ni. Awak ambil biji dia. Nampak tak buah betik awak pernah makan kan? Dari biji, betul? Lepas tu cili. Awak pernah tak buka, awak tengok cili, awak buka siatkan cili tu, awak kopek, awak tengok dalam dia. Banyak tak biji dia? Banyak. Biji itu dah okey. Banyak. Ya, betul. Tembikar bersama. Semua buah yang ada biji-biji macam ni, kita namakan dia biji benih. Kita nak tanam dia nanti, kita tanam biji dia tu. Okey? So baru dia tumbuh. Jadi kalau kita makan tembikar tu dia biji-biji. Betul, jadi kita makan benih lah. Betul. Sebenarnya benih, pokok dia akan membesar. Bila dia membesar, dia akan menghasilkan bunga dulu. Okey, dia menghasilkan bunga. Lepas dia dah hasilkan bunga, dia akan kembang dan dia akan keluarkan buah. Okey? Bila buah, dalam tu ada biji benih. Awak makan. Lepas tu biji dia awak akan jumpa biji benih dia. Biji kan? Jadi biji tu awak akan tanam dalam tanah untuk ditumbuh lagi. Okey? Kalau ada biji, jadi nanti pokok tu tumbuh dalam pokok kita lah. Ya. Tak, dia tak tumbuh dalam pokok kita sebab awak kena tahu pokok dia tumbuh mesti ada apa? Udara, lagi air dan cahaya matahari. Cahaya matahari. Mesti ada baja. Dalam perut awak ada tak semua tu? Tak ada. Perut kita dia akan menghancurkan makanan. Jadi biji benih dia tak akan tumbuh lah dalam perut. Sebab perut kita dia proses, dia menghancurkan makanan. Okey. Tak sama. Dekat rumah saya ada satu pokok. Bunga dia color merah. Tapi dia tak tumbuh buah pun. Okey, awak kena tahu dua jenis pokok. Okey, pokok yang berbunga memang bunga sahaja. Kita jadikan dia perhiasan. Ada satu lagi pokok buah. Okey, pokok bunga dengan pokok buah. Okey, pokok bunga dia memang tumbuh bunga. Memang bunga dia cantik, berwarna-warni. Tujuan dia untuk menghiasi alam. Okey, menghiasi rumah kita. Okey, yang pokok cili. Okey, yang kedua pokok yang berbuah. Pokok berbuah awak kena ingat sebelum sesuatu buah itu dihasilkan. Okey, contohnya pokok durian. Sebelum awak nampak pokok durian tu dekat atas pokok, okey, sebelum pokok durian tu keluar dari sebiji pokok, dia kena jadi bunga dulu. Okey, dia akan tumbuh, dia keluar bunga dulu. Okey. Jadi bunga dia tu besar. Ya, bunga dia tu akan berkembang jadi matang dan menghasilkan buah. Okey. Dalam buah itu nanti akan ada biji. Biji itulah awak akan guna untuk tanam jadi biji benih durian. Okey. Pokok ada dua jenis. Ada pokok yang berbunga dan ada pokok yang berbuah. Okey. Bunga tu memang dia tumbuh jadi bunga sahaja. Ada satu lagi buah. Dia kena jadi bunga dulu, kemudian dia akan jadi buah. Faham? Ada dua jenis. Okey, seterusnya biji benih dan kedua kita tengok pembiakan pokok melalui anak pokok. Pokok pisang. Okey, apa maksud anak pokok? Maksudnya kan kita tanam batang kecil dia. Batang kecil dia, okey, pokok pisang dia ada anak tau bawah tu. Kita panggil dia tunas. Okey, kecil je anak pokok dia. Kecil je. Dia tak besar. Pokok pisang besar kan batang dia besar kan. Setiap pokok yang besar dia akan tumbuh anak. Dia akan tumbuh tunas. Okey, tunas itu kita akan ambil dan kita akan tanam. Okey. Bila kita tanam dia akan membesarlah jadi pokok pisang. Kebiasaannya pokok yang menggunakan anak pokok adalah pokok yang jenis macam ini, yang tegak macam tu dan daun dia lebar macam tu. Okey. Ini kita namakan dia pokok yang tumbuh melalui anak pokok. Bila awak tanam je anak pokok macam ni kan, awak tanam pokok pisang, nanti dia akan membesar. Bila dia membesar, dia akan tumbuh lagi tunas. Tunas, dia akan tumbuh lagi pisang. Siapa ada pisang dekat rumah, cuba awak tengok. Tepi-tepi dia akan tumbuh tunas. Tunas itu namanya anak pokok. Okey, dan anak pokok itulah dia akan tumbuh lagi. Okey? Itu namanya anak pokok.
Seterusnya. Kalau pisang kan dia ada yang macam biasa dengan yang macam musang king punya kan. Kalau musang king tu dia tumbuh macam mana? Mana ada pisang musang king? Tak adalah, itu durian. Pisang macam tu je, okey? Batang dia. Musang king tu durian. Okey, boleh? Faham? Oh, durian tu dia macam mana pula? Yang musang king dia yang biasa tu tumbuh. Okey, nanti kita tengok. Okey, musang king tu dia durian. Okey, durian tu dia akan tanam melalui biji benih sebab dia ada buah. Okey? Biji benih dia. Okey, seterusnya cara pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui bawah tanah. Okey, bawah tanah tu maksudnya bahagian pokok yang boleh jadi pokok baru ditanam di dalam tanah. Okey, maksudnya kan kita nak dapatkan pokok tu, kita kena tanam dia di bawah tanah. Okey, dia akan tumbuh dalam tanah. Okey, contohnya pokok bawang. Okey, pokok bawang awak tanam dia punya daun, awak cocok dulu daun dekat pokok, dekat tanah, nanti dia akan membesar. Bila dia membesar, akan tumbuh bawang. Bawang itu dia tak keluar daripada tanah, dia akan tumbuh dalam tanah. Cara bawang membiak dalam tanah. Okey, contoh lagi kentang. Kentang pun sama, dia akan tumbuh dalam tanah. Okey, macam mana awak nak tahu pokok tu tanam bawah tanah ke atas tanah? Okey, awak tengok dekat rumah awak ada tak contohlah bawang. Okey, bawang. Okey. Lepas tu dia akan ada akar. Awak akan nampak akar kecil-kecil. Contohnya macam carrot. Carrot pun sama. Carrot kalau perasan awak pergi kedai kan, dia akan ada akar-akar sikit. Awak nampak ada akar halus tu, bermaksud dia duduk dalam tanah. Macam halia. Halia pun sama. Halia dia tumbuh dalam tanah. Okey? Kemudian yang ada bulu-bulu tu yang ada bulu-bulu tu dia akan tumbuh dalam tanah. Pokok dia, daun dia sahaja yang keluar. Ya. Buah tin cara tumbuh dia macam mana? Saya tak tahu. Buah tin. Nanti kita tengok macam mana. Sebab buah tin tu dia tak tanam dekat Malaysia. Tapi maknanya rasa buah tin tu mungkin melalui biji benih. Okey, sebab ada biji-biji. Malimah, rumah saya ada pokok tin, Malimah. Pokok tin? Pokok tin ada? Dia macam satu-satu aje. Satu-satu? Macam mana tu pokok bunga tin? Nanti awak ambil gambar, awak post dekat Malimah. Boleh tak pokok buah tin tu? Okey? Sebab pokok buah pokok Mak si cakap itu nama dia pokok tin, Malimah. Okey, sebab pokok tin ni ditumbuh dekat negara yang panas. Negara macam Afrika, negara Arab. Negara kita tak sesuai tanam pokok. Okey? Pokok tin dia warna dia biru cair kan? Pokok tin tak. Pokok tin warna dia apa? Warna hijau. Lepas tu lama-lama dia jadi macam warna purple sikit. Okey, dia jadi warna purple sikit. Itu pokok tin. Dia biru tak biru sangat lah. Nampak macam purple sikit lah. Purple nak ke coklat sikit. Okey? Alright. Okey, kita tengok dulu. Nanti awak ambil gambar tau pokok tin tu macam mana. Sebab pokok tu dia tumbuh dekat negara yang panas dan kering. Kita ni lembap. Dia akan tumbuh tapi dia tak cantik buah dia macam buah yang kita tanam dekat Afrika. Okey? Macam pokok kurma. Pokok kurma boleh tanam kat Malaysia. Tapi buah dia tu tak akan cantik macam tanam dekat Arab. Sebab Arab tanah dia sesuai. Cuaca dia sesuai. Okey? Seterusnya, cara pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui spora. Okey, spora. Spora tu maksudnya dia boleh tumbuh dekat mana-mana je. Okey? Dia tak perlukan biji benih, dia tak perlukan batang, dia tak perlukan anak. Biasanya spora ini dia tak akan terhasil melalui air dan angin. Okey? Angin yang tiupkan dia. Okey? Angin akan tiupkan dia dan dia akan bergerak, jatuh ke tempat dan bila ada kawasan lembap dekat situ, dia akan tumbuh. Okey, contohnya cendawan. Dia spora ni dia tak berbunga, dia tumbuh sendiri. Okey, contohnya spora. Okey, contohnya awak boleh tengok spora tu dekat kayu. Okey, contohnya kayu. Kayu kan awak cuba buat eksperimen. Awak ambil kayu, lepas tu dia akan dekat hujan lama-lama. Selang beberapa minggu nanti akan tumbuh spora. Okey, sebab apa? Spora tu tumbuh melalui angin dan air. Sama juga dalam bilik air. Bilik air kan ada pintu kayu kan?
kalau kita tak bersihkan bilik air itu, lama-lama nanti spora akan tumbuh. Contohnya kulat ataupun cendawan. Cendawan dia akan hidup kat kayu. Kawasan-kawasan lembab tu, kan bilik air kita kan basah. Lepas tu cahaya matahari pun masuk. Kan, tingkap ada cahaya matahari masuk. Lama-lama dia akan tumbuh cendawan. Okay, itu dekat dapur saya apa ada cendawan. Okay, ada cendawan. Sebab apa? Ya, betul. Dia boleh tumbuh sendiri. Dia boleh merebak di mana-mana sebab dia dibawa oleh angin dan dia kena tumbuh dekat kawasan yang lembab. Okay. Kalau pintu bilik awak tu basah je kan. Contohnya macam ceiling rumah awak basah. Basah ceiling kan. Ceiling tu buat daripada kayu kan. Ceiling tu basah, awak tak repair kan. Lama-lama cendawan akan tumbuh. Okay. Spora ni dia special. Dia boleh tumbuh sendiri. Dia tak perlu biji benih. Okay. Macam mana kita nak tahu cendawan tu apa racun ke tidak? Sebab cendawan kan ada yang racun. Kita tengok jenis dia. Ada cendawan, biasanya cendawan yang tak beracun ni cendawan yang kita tanam. Kita kena tahu jenis cendawan ni banyak jenis. Kita kena tengok cendawan tirus biasanya boleh makan dan cendawan tirus kita tanam. Cendawan yang tumbuh merata-rata tu tak sesuai makan. Okay, sebab dia liar. Pokok paku pakis pun sama, dia boleh tumbuh sendiri. Awak boleh buat eksperimen, awak ambil kayu, awak letak kat luar. Ya? Ke pokok yang mempunyai spora? Banyak, tapi kebiasaannya kita akan, bila kita sebut spora, kita akan ingat cendawan. Dia tumbuh sendiri. Kulat pun sama. Okay? Kulat pun macam spora juga, dia boleh tumbuh sendiri. Bila basah, lembab je, dia akan tumbuh. Jadi roti seterusnya, tu bila basah lembab? Ya, betul. Dia akan tumbuh kulat. Kulat tu spora lah kita panggil dia. Sebab dia lembab lama-lama kan dekat dalam bekas tu. Okey, cara pembiakan tumbuhan melalui keratan batang. Okey, ini keratan batang yang boleh ditanam oleh pokok baru. Okey, contohnya macam ni. Okey, berbeza dengan pisang. Pisang tadi awak tanam, dia akan tumbuh tunas. Okay, tunas itu kita akan ambil untuk tanam pokok baru. Tapi kalau pokok ini, katalah awak tanam pokok ubi kayu. Pokok ubi kayu ni, awak kena ambil batang dia. Kan contohnya kan. Contoh ni kan pokok ubi kayu, betul tak? Pokok ubi kayu. Ni pokok ubi kayu. Okay, pokok ubi kayu kan. Awak potong dia punya bahagian yang lembut. Okay, awak potong kat sini. Ataupun awak potong dekat sini. Ambil dia punya batang dan awak tanam. Kemudian dia akan tumbuh. Okey, dia mesti tumbuh melalui batang. Ubi kayu, ubi kertas, pokok ubi kertas, pokok kertas. Okey. Kebanyakannya pokok tu saya tahu Iman. Kebanyakan pokok kalau setakat yang Mukadimah tahu, pokok-pokok bunga kebanyakannya semua kena tumbuh melalui batang. Okey, tanam batang dia. Okey, seterusnya pembiakan melalui daun. Okey, daun tu maksudnya kita tanam daun. Lepas tu nanti daun tu akan berkembang lagi. Okey. Contohnya pokok lidah jin. Macam lidah buaya. Ya, betul, macam lidah buaya. Okey, kita tanam lidah buaya. Okay. Lidah jin tu. Lidah jin awak ada kan? Pokok lidah jin ni bagus. Okey, tanam dekat rumah. Okey, pokok lidah jin ni awak tengok daun dia mesti panjang. Okey, dan dia macam mana dia tunas melalui daun-daun kecil dia. Okey, daripada kecil-kecil ni dia tumbuh. Sama juga dengan daun setawar. Daun setawar ni dia tumbuh melalui daun dia. Okay, awak nampak tak daun? Dia akan tumbuh anak dekat tepi-tepi daun. Itu cara pokok setawar dia membiak. Kalau pokok ini awak tanam dia satu, esok dia akan bertunas dekat sebelah. Kemudian dia akan bertunas dekat sebelah. Ini sama macam pokok aloe vera juga. Okay, pokok lidah buaya pun macam ni. Lepas tu pokok pandan pun macam ni. Pokok serai pun macam ni. Okay. Dia berbiak melalui daun. Melalui daun tu dia akan berkembang. Bayam Brazil pun. Bayam Brazil ada batang kan? Bayam Brazil batang. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok. Dah cukup 6. Kita tengok video dulu. Okay, tengok video dan bila tengok video awak akan lagi faham. Okay, dah keluar ke? Belum. Okey. Jumpa. Dah jumpa dah. Okey, dah keluar dah? Dah.
Terdapat banyak cara yang berbeza tumbuhan boleh membiak. Tumbuhan boleh membiak melalui biji benih, anak pokok, daun, batang bawah tanah, spora dan keratan batang. Tumbuhan yang menghasilkan buah seperti pokok betik, pokok tembikai dan pokok tomato membiak melalui biji benih. Contoh-contoh tumbuhan lain yang membiak melalui biji benih ialah pokok mangga, pokok rambutan dan pokok cili. Tumbuhan yang membiak secara keratan batang ialah pokok tebu, pokok bunga ros dan pokok bunga kertas. Anak pokok adalah tumbuhan kecil yang tumbuh berhampiran tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui anak pokok ialah pokok pisang, pokok keladi dan pokok nanas. Terdapat juga tumbuhan yang membiak melalui daun tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui daun ialah pokok setawa dan pokok lidah metua. Sesetengah tumbuhan seperti bawang membiak melalui batang bawah tanah menjadi tumbuhan kecil. Tumbuhan lain yang juga membiak melalui batang bawah tanah ialah pokok ubi kentang dan pokok halia. Sesetengah tumbuhan seperti paku pakis membiak melalui spora. Contoh-contoh tumbuhan lain yang tumbuh melalui spora ialah cendawan dan lumut. Lumut tak pernah dengar apa pokok lumut. Okey, faham tak? Dia cerita tadi. Ya ke faham? Okey. Okey, boleh ulang lagi sikit. Okey, tadi dia cerita kat kita, dia bagi tahu kita pokok pokok anak bagi pokok yang tumbuh melalui anak pokok, kita tanam pokok tu, lepas tu kita akan perasan akan ada anak dia tumbuh kecil-kecil dekat tepi-tepi tu. Kita panggil dia anak pokok, tunas dia. Maka tunas itu kita boleh tanam untuk tumbuh pokok baru. Ataupun kita biarkan saja pun tak apa. Macam pokok pisang, kita tanam hari ni, dia tumbuh, dia keluar buah, lepas tu dia akan mati. Anak dia pula akan, yang tunas dekat tepi tu akan tumbuh pula. Okey, pokok tadi awak kata apa? Kulat tadi tu, lumut. Lumut tu sama macam kulat tadi. Dia tumbuh sendiri. Bila kawasan tu berair, lembab, lepas tu ada angin, maka dia akan tumbuh. Lumut tu awak boleh tengok dalam bilik air. Bilik air awak, kalau awak tak basuh, tak cuci, dia akan tumbuh lumut berwarna hijau. Ataupun dia akan tumbuh lumut berwarna kuning. Ataupun coklat. Itulah namanya lumut. Dia tumbuh sebab ada air dengan angin. Angin dengan air yang bawa dia. Bukan sebab biji benih, bukan sebab anak pokok, bukan sebab daun dia. Okey, dia datang sendiri disebabkan angin dan air. Air banyak, contohnya awak ada bilik air kan, bilik air awak tahu biarkan dia basah je. Tak nak bagi dia kering. Lama-lama lumut akan tumbuh. Boleh? Jadi pokok bawang, okey Iqbal, pokok bawang. Okey, pokok bawang yang dalam tanah tadi, contohnya kan awak nak buat eksperimen, boleh? Awak nak try buat eksperimen. Tengok pokok bawang awak. Saya nak. Nak try kan? Okey, awak ambil satu biji bawang kat rumah awak. Okey. Awak ambil bawang, lepas tu awak tanam dalam satu bekas. Lepas tu awak timbus dengan tanah, okey? Okey, letak bawang kat dalam, lepas tu tutup dengan tanah. Lepas tu awak letak baja, siram hari-hari. Macam awak buat eksperimen sebelum ni. Okey, siram. Lepas tu awak akan tengok bawang tu akan tumbuh daun dulu. Okey, dia akan tumbuh daun panjang-panjang. Okey? Lepas tu bila awak nak tengok bawang tu, awak kena korek tanah, awak akan tengok bawang itu akan bercambah. Okey, boleh? Nak tanam bawang boleh, tanam bawang tu sendiri. Boleh? Tanam tembikai. Tembikai. Boleh? Okey, nanti kita buat eksperimen minggu depan nak? Nak. Okey, hari ni kita belajar dulu bahagian pokok. Kita belajar, kita belajar dulu kepentingan pokok. Nanti lepas tu kita akan buat eksperimen pokok. Okey? Boleh? Alright. Kita belajar dulu. Sebelum kita nak tanam pokok, kita kena kenal pokok dulu. Pokok, kalau nak tanam pokok rambutan, kita kena tahu pokok rambutan tu tanam dia macam mana. Kalau kita nak tanam pokok tomato, kita kena tahu cara tanam dia macam mana. Guna biji benih. Kalau nak tanam pokok pisang, awak tak boleh pakai biji benih. Awak kena pakai anak dia. Sebelum nak tanam pokok, kita kena kenal dulu cara pembiakan dia. Boleh?
Boleh. Alright. Okay, jadi sekarang ni kita nak buat imbasan pelajaran kita. Okay, mana awak buat kuis. Okay. Okay, nanti lepas tu kita akan, okay, lepas habis sahaja tajuk tumbuh-tumbuhan, kita akan buat eksperimen tumbuhan. Okay, kita akan imbas semula pelajaran kita. Okay, tengok dekat chat. Ya ni aku suka ni. Okay. Okay, awak buat latihan tu. Okay, siapa yang dah siap tulis nama dan berapa skor awak, boleh? Maknanya tekan biru tu ke? Ya, tekan biru. Dah tekan biru, skor dia awak tulis. Nama awak siapa? Adam. Tulis berapa skor awak dapat. Alimah main quiz tu ke? Alimah main quiz tu Okey, tekan link biru tu. Buat quiz, buat imbasan apa yang kita dah belajar tadi. Lepas dah siap, tulis nama dan berapa skor awak. Okay. Boleh. Encik. Ni adik punya. Dia quiz dia. Betul-betul dia. Betul. Asal. Ada tak susu ah? Okey, dah siap. Awak tulis skor awak berapa ya dalam chat ni. Tulis nama, lepas tu skor. Susu apa ya? Sebut. Sebut, tim. Adik, ya Nol. Mak dah siap Mak, boleh keluar dah Mak. Kedua Mak Limah. Mak kalau dah siap boleh keluar ke? Tak, Mak Limah tak suruh keluar pun. Betul dua Mak Limah betul dua. Okey, betul dua. Okey, ada yang baru masuk ni. Siapa ni? Adik okey dek. Okey, siapa ni? Luqman 593. Okey, lagi siapa? Satu. Tulis nama, skor berapa? Okey, Kal 456. Iqbal 379. Erina 831. Okey. Ada yang dapat 1000 ke? Abang Mak Alimah. Mak saya dah betul 3. Okey. Teruskan buat. Okay, Alisa 611. Khairin. Oh, Khairin 918. Nak 1000 dah. Okey, Khairin.
Okay, yang highest sekarang ni Khairin setakat ni. Betul tak? Khairin 918, diikuti oleh boleh Erina. Tak Mu'alimah hantar link tu lagi sekali? Cuba tengok dekat atas. Naik atas. Scroll dekat atas. Link tu dekat atas. Tengok. Alimah macam ada tanda-tanda tak baik. Berapa markah awak? Jangan tipu. Kuhazik 668. Okay. Siapa dapat challenge Khairin? Khairin setakat ni 918. Okay. Ma, boleh tak hantar link tu lagi sekali? Okay, Alfa, cuba awak scroll ni atas. Ada tak Alfa? Scroll chat tu ni atas. Dapat? Tolak scroll ni atas. Mu'alimah, saya tak boleh buka telefon saya. Saya buka guna telefon mama saya. Okay, sekejap. Mu'alimah. Klik. Ya? Ada yang dapat 1,000 ke? Dua. Mu'alimah kalau dah apa nak kena ulang lagi ke tak payah lagi? Tak perlu. Tak perlu. Okay, siapa yang dah siap? Dah. Saya. Okay, dah siap. Okay, siapa yang belum lagi siap? Yang belum lagi siap? Waraid, okay, teruskan. Soalan 5. Okay. Nanti kita bincang. Sebenarnya game ni 3 tapi kita buat 1 je. Nanti Mu'alimah akan bagi awak sebagai latihan. Okay? Ada tapi tak sempat Mu'alimah akan letak dalam latihan nanti. Sebab ada lagi satu ni mana? Yang power sekali. Itu bukan. Yang bawah sekali tu untuk Alfa sebab Alfa tak sempat tekan tadi. Okay. Okay, 678. Nur Kasih siapa? Saya. Betul nama awak? Saya tu siapa? Tulis Hajar 678. Mana dah betul 5. Okay, good. Okay. Tulis markah berapa? Waraid dah habis ke belum? Bagus soalan 6. Okay, soalan 6. Banyak ke soalan dia? Bukan 5 je? Sekejap saya tengok sekejap. Dia 10. Mu'alimah, tadi tak silap tadi. Tak silap tadi. Saya rasa saya semua betul. Okay, tak apa. Yang penting skor tu. Markah saya 592. Okay, tulis dekat dalam chat tu. Okay, tulis nama sekali. Okay, dah ke? Tak, Mu'alimah. Saya dah siap. Okay. Saya ni jap. Sebab kita bincang jawapan. Kita bincang jawapan. Waki 592. Okay. Dah ke? Kita imbas semula apa yang kita belajar tadi. Siti Hajar 678. Okay. Dah ke? Dah. Okay, dah. Okay, mari kita bincangkan jawapan. Okay, betul tak awak buat latihan yang ini? Iqbal, betul tak Iqbal? Iqbal buat yang ini. Ini ke buat? Yang mana? Ke yang lain? Ini ke? Tak nampak. Yang tu. Yang tu. Betul Yang ni. Okay, kita semak sama-sama. Okay, kita semak sama-sama. Okay, kita tengok ini pokok aloe vera. Okay, bagaimanakah buah ini membiak? Melalui daun. Okay, betul. Bagus. Okay. Seterusnya. Skip, Mu'alimah. Skip. Skip. Okay, kedua. Mu'alimah, skor saya 5. Okay. Bagaimanakah tumbuhan ini membiak? Macam mana dia membiak? Biji benih. Okay. Sebab buah ada biji benih. Jadi kita ambil buah dia tu. Kita tanam semula. Okay. Ketiga. Bagaimanakah tumbuhan ini membiak? Anak pokok. Ya, anak pokok. Okay, pandai. Okay, skip lagi.
Okay, seterusnya ada bonus round. Memang pilih 3 speed. Oh, 3 speed. 1, 2, 3. Tak gerak pun? Okay, 100. Satu je. Mak Lima, saya dapat tadi 3 speed Mak Lima. Tak boleh lah dekat tadi. Ya? Siapa dapat 3 speed? Kejap. Okay, ni pokok apa ni? Cendawan. Dia membiak melalui spora. Okey, betul. Aku tak boleh tekan lah 3. Mak Lima tekan 1 je boleh tadi. Saya pun sama Mak Lima. Mak Lima pakai laptop ni. Okey, kalau bunga raya? Keratan batang. Kalau pokok, kalau pokok yang berbunga, pokok yang kalau pokok yang memang tumbuh untuk bunga sahaja, kita akan tanam ratan batang. Okey? Jadi skor saya berapa? 305 Mak Lima. 714. Paling highest setakat ni Khairin. Okey? Mak Lima, skor saya paling suka 5. 5. Mak Lima 700. Ada lagi tinggi pada Mak Lima. Lagi Karen. Khairin paling highest sekali. Okey, lepas ni nanti kita tengok siapa lagi highest pula. Okey, mari kita. Sebelum kita habis belajar, kita tengok skor tu markah. Tapi ini dia ambil yang soalan. Okey, kita tengok sini. Okey, sebagai latihan pengukuhan, mula-mula awak kena lengkapkan tugasan di pautan live worksheet ini. Okey? Siapkan. Kemudian awak kena tekan. Mak Lima lupa nak letak. Okey, Mak Lima akan hantar awak satu PDF kertas lembaran kerja. Awak print lembaran kerja tu, awak print ataupun awak salin semula pun tak apa. Okey, salin dekat mana? Dalam buku nota sains. Kalau awak print, tampal dalam buku nota sains. Boleh? Lepas tu yang ketiga, awak siapkan tugasan di dalam buku sains, muka surat 45, 46, buku aktiviti. Boleh? Pertama, buat ini dulu, link ni dulu. Yang kedua, print out latihan. Yang ketiga, buat latihan dalam buku aktiviti. Boleh? Mak Lima, jawab kuis Kuis, ada kuis dalam ni. Dalam ni ada kuis. Okey, awak siapkan. Boleh? Boleh. Okey, yang kedua, print out PDF. Nanti Mak Lima akan bagi. Yang nombor 2 tu Mak Lima kasih. Ya, betul. Dalam grup. Okey, dia tak ada link. Memang kertas latihan. Okey. Tapi Mak Lima tak ada yang link tu macam ni nak dapat. Awak tekan link nanti Mak Lima bagi. Jangan risau. Okey, siapkan sahaja. Okey, last sekali buat buku aktiviti sains. Itu sahaja. Okey, tak apa Iqbal. Okey, Iqbal boleh keluar. Okey, sebagai penutup, ada 6 jenis cara pembiakan tumbuhan. Okey, sebutkan 6 itu. Siapa ingat lagi? Apa dia? Biji benih. Okey, biji benih lagi? Anak pokok. Spora lagi? Keratan batang. Keratan batang lagi? Biji benih. Daun. Biji benih dah. Daun lagi? Dalam Pokok. dalam tanah. Allah ciptakan cara pokok membiak ada 6 cara. Memang beli ni saya punya kuis. Boleh, kejap lagi Mak Lima bagi. Okey, jadi kita dah habis kelas. Jadi awak semua faham, awak boleh jawab 6 cara pembiakan cara pembiakan pokok. Okey, minggu depan kita akan belajar pula yang lain. Lepas kita dah belajar cara pokok tumbuh, kita tahu juga pokok tu untuk apa. Okey, lepas dah habis kita akan buat eksperimen tanam pokok. Mak Lima. Alright. Mak Lima bilang nanti nak kena tu ke tangkap gambar pokok tin tu Mak Lima. Boleh tak Lukman tanam pokok, tangkap gambar pokok tin, Lukman bagi Mak Lima. Mak Lima tak pernah tengok pokok tin kalau tanam dekat Malaysia macam mana. Okey? Okey. Alright, jadi sampai sini je kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Okey, kita baca doa surah Al-As. Okey, tanda tangan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi
illalladzina amanu wa aminus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pegang kawan.